أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر، فإن التيسير عليك يسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk dan kekal di dalam masjid ini bagi bersama-sama mengikuti perkongsian. Moga-moga ia mendatangkan manfaat dunia dan di akhirat. Sebagai satu renungan, apabila kita melihat dalam keadaan negara kita dan kehidupan kita pada masa ini, apabila kita melihat betapa banyaknya kematian yang berlaku secara tiba-tiba. Ada orang dinilai bawa motor, anak muda bawa motor, tahu-tahu aksiden, meninggal dia. Dan apabila kita tengok di Bukit Canggang, pasangan suami isteri meninggal dia apabila tak dapat keluar daripada rumah dia. Jadi mati mengejut ni banyak sangat, dan kata Rasulullah SAW, kematian secara mengejut ini, mautul faja'ah ini, merupakan rahatul lil mu'minin, adalah nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Sebab apa? Mati mengejut menjadi rahmat, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Salah satunya orang yang hatinya adalah pada Allah dan Rasulnya. Dia sentiasa bersedia untuk dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia dah tak ingin dah dengan kehidupan dunia. Hatinya rindu pada Allah, rindu pada Rasul. Dia dah tak ingin dah. Dia kata apa? Nak ambil dunia, ambillah. Bagi dia dah tak teringin. Dia nak jumpa Allah dengan Rasulnya. Kematian mengejut bagi orang-orang Islam yang begini, orang-orang mukmin yang begini, merupakan rehat buat dia. Sebab apa? Yang pertama, Allah jemput dia dalam keadaan tiba-tiba dia bawa motor, tiba-tiba aksiden, meninggal. Tengah-tengah berenang, kaki kejam. Selalu berenang tak ada apa-apa, tapi masa tu dia berenang, kaki kejam, lemas dia, mati dia, mengejut dia. Betapa mautul faja'ah ni adalah kenikmatan bagi orang yang beriman, sebab dia memang 24 jam bersedia untuk bertemu Allah dan Rasulnya. Tapi mautul faja'ah untuk orang-orang yang lalai, yang menangguh-nangguhkan taubat, yang menangguh-nangguhkan amal ibadah dia, sembahyang dia tak buat. Kematian mengejut ni adalah penyesalan yang besar buat dia. Sebab apa? Sebab dia terkejut. Allah ambil dia dalam keadaan aksiden. Dia ingat aksiden patah kaki dia. Allah matikan dia dalam aksiden itu. Allah mati tengah ikut camping, naik bukit, naik gunung, penat, lelah, meninggal dia.
dia pun tak sedar, dia muda lagi. Jadi mautul faja'ah adalah penyesalan kepada dia. Penyesalan apabila sampai di barzah, dia tak bersedia dalam keadaan dia muda. Dia ingat nanti dah tua baru dia nak pergi masjid, tapi Allah matikan dia. Ini adalah penyesalan buat orang-orang yang menangguh-nangguhkan taubat dan menangguh-nangguhkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dah tua, dah becek, baru nak pergi masjid. Itu sekadar renungan buat kita yang nak bagi tahu dekat sini. Kematian mengejut ni hari-hari kita dengar di televisyen, dalam WhatsApp group. Kejap lagi kawan ni bagi tahu, kawan seorang ni dah meninggal anak dia. Semua orang muda-muda yang tak ada sakit, tiba-tiba dia mati. Jadi kematian secara tiba-tiba ni pasti, dan mati itu sendiri pasti akan menjemput kita. Dalam keadaan kita bersedia ke, tak bersedia ke, Allah akan ambil. Tak lewat sesaat, tak cepat sesaat. InsyaAllah, sekadar renungan, hari ini kita akan sambung membaca sebuah kitab karangan Tuan Guru kita Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab yang diberi nama Ar-Rahimul Maktum, kitab sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kehidupan Nabi dilahirkan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kenapa kita mempelajari sirah? Kenapa kita nak tahu sirah Nabi, nak tahu kehidupan Nabi? Salah satunya adalah untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya rasa cinta itu tidaklah sekadar ada di bibir apabila kita kenal. Sebab tu ada pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi apabila kita membaca sirah, tujuannya adalah untuk kita mengenal Nabi kita. Macam mana Nabi ni kanak-kanak, kita dengar Nabi ni dengan penuh ujian. Apa ujian Nabi, apa yang Nabi lalui, betapa beratnya ujian Nabi. Sebab itulah kita mempelajari sirah, untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang apabila satu, dia kena letakkan cinta dia satu pada Allah Subhanahu wa taala, kedua kepada Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu kita boleh susun cinta kita itu. Tapi yang pertama ni adalah kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abu Talib sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia remaja Nabi hidup sebagai seorang pemuda. Nabi mengembala kambing apabila Khadijah binti Khuwailid ni siapa dia? Khadijah binti Khuwailid ini adalah usahawan, peniaga yang berjaya di kota Mekah. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, wanita nombor satu yang kaya di bumi Mekah. Khadijah binti Khuwailid mendengar di kota Mekah ini ada seorang lelaki yang digelar Al-Amin. Lelaki ini amanah, dia dipercayai oleh orang, semua orang percaya dia. Jadi Muhammad Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam ini menerima pelawaan daripada Khadijah binti Khuwailid untuk menjalankan perniagaan Khadijah. Dah banyak dah sebelum ini Khadijah binti Khuwailid menawarkan ataupun menyuruh pemuda-pemuda untuk menjalankan perniagaan dia. Tapi kali ini Khadijah dengar Muhammad ini orang yang amanah, dia mengarahkan ataupun mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perniagaan dia.
Lalu Rasulullah SAW menjalankan perniagaan barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ini bersama dengan siapa? Pembantunya Maisarah. Maisarah ini bukannya perempuan, dia adalah satu panggilan. Maisarah, pemudah cara. Dialah yang menemani Rasulullah SAW pulang daripada perjalanan perniagaan itu. Khadijah sangat teruja apabila keuntungan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak yang keuntungan ini dulu. Ya, Khadijah binti Khuwailid memberi upah kepada pemuda-pemuda lain untuk berniaga, tapi 1,000 modalnya, bawa balik 1,500. Tapi Rasulullah ini berkata 2,500 lebih. Sebagai contoh, apabila Khadijah binti Khuwailid lihat betapa banyaknya keuntungan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Khadijah bertanya kepada Maisarah, bagaimana Muhammad berniaga? Bagaimana Muhammad ini menjalankan perniagaannya? Maisarah menjawab, wahai Khadijah binti Khuwailid, wahai Khadijah, aku tak pernah lihat seorang lelaki seamanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menjalankan perniagaannya, dia tidak pernah meninggikan suaranya. Nampak Muhammad tidak pernah meninggikan suaranya. Apabila kita lihat zaman hari ini, di mana-mana pasar, kita dengar betapa hirup dan pikuknya suasana perniagaan itu bagi nak menjayakan perniagaan itu. Kita tengok bagaimana orang mempromosikan produk-produk, barang-barang niagaan di mana-mana saja media sosial, sehingga memalukan diri sendiri, sehingga mengaibkan diri sendiri, menjerit-jerit. Tapi Rasulullah SAW menjalankan perniagaan dalam keadaan, Maisarah kata, aku tak pernah melihat seorang pemuda yang baik seamanah Muhammad. Dia tidak meninggikan suaranya, murahnya dia dengan senyumannya. Dan apabila Rasulullah ini dalam timbangannya, dia akan menimbang dengan secara adil. Tak ramai orang boleh melakukan perniagaan apabila diamanahkan. Ialah perniagaan Khadijah binti Khuwailid yang banyak itu. Kalau Rasulullah nak ambil 1,000 letak dalam poket, Khadijah tak akan perasan. Tak ramai di antara kita yang diuji dengan duit ini, ujian duit ini. Kita boleh sebut, kita dengar berita, kita tengok dalam akhbar-akhbar, kita lihat apabila orang menerima rasuah, kita kata apalah ini, dah kaya dah berjawatan dah, terima juga rasuah 500,000, 1 juta. Betapa banyak kita tak tahu. Sebab apa? Sekarang kita boleh jawab, kita akan tolak rasuah itu. Kita akan tolak segala sokongan daripada orang-orang luar. Tapi kita belum lihat lagi di hadapan mata kita sejumlah duit yang banyak diletakkan di hadapan kita. Tuan, ini duit 50,000, tolonglah anak saya, tolonglah luluskan kontrak ini, tolong luluskan permohonan ini. Kita belum tengok 50,000 di depan mata kita dalam keadaan tak ada siapa pun yang nampak. Begitulah Rasulullah SAW. Amanahnya Nabi Muhammad apabila menjalankan perniagaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Apabila Khadijah melihat Rasulullah SAW dengan amanahnya, dengan lemah lembutnya, Nabi kita ini Muhammad SAW, Khadijah dan jadi berkenan. Khadijah binti Khuwailid jadi berkenan apabila melihat perwatakan Nabi sebegitu. Khadijah mula bertanya, merisik Nabi Muhammad SAW. Bukan sebelum ini Khadijah tak pernah dibelawa dengan pinangan daripada mana-mana. Khadijah pernah dibelawa oleh pembesar-pembesar Mekah, jutawan-jutawan Mekah, malah peniaga-peniaga, hartawan-hartawan Mekah pernah cuba untuk meminang Khadijah binti Khuwailid. Tapi Allah Subhanahu
membenarkannya. Khadijah binti Khuwailid tidak pun diberi ruang ataupun ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambini lelaki-lelaki ataupun pemuda lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat Khadijah menyatakan perasaannya ingin memulakan kehidupan sebagai suami isteri, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah memilih Khadijah? Kita tanya kenapa? Kenapa Khadijah? Sedangkan Khadijah ini perempuan wanita yang berusia. Antara salah satu sebabnya Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang bagus nasabnya, baik keturunannya, cerdik akalnya, malah dia adalah wanita yang terbaik di kota Mekah pada ketika itu. Apabila Allah memuliakan Khadijah binti Khuwailid berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Khadijah ini tidak dimadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat Nabi kita ini yang ada 11 orang isteri, Allah tidak membenarkan, Allah memuliakan Khadijah binti Khuwailid apabila Muhammad berkahwin dengan Khadijah. Hanya saja Muhammad ini berkahwin dengan wanita lain apabila Khadijah wafat, meninggal dunia. Dan Khadijah binti Khuwailid hanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayatnya. Apabila kita melihat suasana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah wafat, barulah Allah membenarkan Nabi berkahwin dengan isteri yang seterusnya, iaitu Saudah binti Zam'ah. Dan kita nampak lagi seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lagi dengan isteri-isteri yang lain, isteri-isteri Rasulullah yang lain. Dan apabila kita melihat Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, memuliakan Khadijah, hanya Khadijah saja yang dikahwini Nabi, dan Nabi tidak memadukan Khadijah binti Khuwailid. Salah satu mengapa Khadijah ini mulia, dalam satu riwayat apabila kita melihat Jibril alaihi salam apabila datang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertemu dengan Nabi. Ini cerita selepas perjuangan Nabi bersama Khadijah di dalam Islam, dalam menegakkan agama ini. Kata Jibril, ha inna Khadijah ta'tika bikada wa kada. Kata Jibril, sebentar lagi Khadijah akan membawa hidangan kepada kamu. Baligna minni wa minallahi salam. Sampaikanlah salam aku dan salam Allah kepada dia. Allah bagi salam. Nak jawab macam mana tu? Allah bagi salam. Nak jawab waalaikumsalam ke? Allah bagi salam. Bijaknya, cerdiknya Khadijah binti Khuwailid, apa yang dijawab oleh Khadijah? Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Takkan kita nak doakan Allah semoga sejahtera Allah. Bijaknya Khadijah kata apa? Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minka salam. Dan kepada kamulah kesejahteraan. Kemudian Khadijah jawab kepada Jibril, Khadijah doakan kesejahteraanlah buat Jibril alaihi salam. Sebab apa? Jibril makhluk, jadi Khadijah mendoakan kesejahteraan kepada Jibril alaihi salam. Belum lagi wafat, Allah dah bagi salam. Kata Jibril lagi, nanti bagi tahu kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana daripada permata. Bukannya cincin
bukannya cincin. Kalau cincin permata sebiji permata tu Allah jadikan istana buat Khadijah binti Khuwailid. Dan apabila Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri yang lain, antaranya apabila Rasulullah SAW pergi ke rumah Aisyah, Nabi memuji Khadijah di depan isteri-isteri yang lain. Sehingga kan satu ketika Aisyah bertanya kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa bezanya kami dengan Khadijah? Apa bezanya kami ini melayani kamu seperti Khadijah? Apa kurangnya, lebihnya kami, dan apa lebihnya Khadijah? Kata Rasulullah SAW, Khadijah bersama dengan aku dalam keadaan semua orang memulaukan aku. Apabila kita melihat peristiwa nanti dalam peristiwa Rasulullah SAW diboikot oleh siapa? Diboikot oleh penduduk Mekah apabila menteri-menteri Mekah mengeluarkan satu memorandum berkeliling rasmi kerajaan Mekah menyatakan tak ada siapa-siapa yang boleh berjual beli dengan Muhammad dan orang Islam. Tak ada siapa-siapa boleh berjual beli, berkahwin dan mengahwini dan juga mengadakan apa-apa sahaja yang berkaitan hubungan dengan Muhammad dan juga orang Islam. Dan berkeliling itu ditampal di tempat yang paling mulia, di mana? Di dalam Kaabah. Selama mana Rasulullah ini diboikot? Berapa lama? Sebulan ke? 2 bulan ke? 3 tahun. 3 tahun Nabi diboikot. Sehingga para sahabat pada ketika itu memberitahu bahawa kami makan kadang-kadang daun-daun kering ataupun kayu, sehingga menyebabkan mulut kami, bibir kami berdarah luka. Sebab tak ada benda yang boleh dimakan. Khadijah binti Khuwailid lah yang menghabiskan keseluruhan hartanya. Kita bila dengar Khadijah, seorang wanita yang kaya, menghabiskan keseluruhan hartanya, kita nak bayangkan, kita cuba tanya diri kita. Contohlah ibu-ibu yang ada gelang, tuan-tuan balik tanya dengan isteri, nak ambil gelang, nak pergi sedekah fi sabilillah, nak bangun madrasah, ambil gelang baru satu gelang, belum lagi memiskinkan kita ataupun menyebabkan kita hilang punca pendapatan. Ambil gelang saja, letak dekat madrasah ke ataupun fi sabilillah ke, untuk orang nak belajar agama pun bagi, gadai kan bagi, boleh ke? Khadijah binti Khuwailid, kita nak mentadabbur sikap Khadijah ini, kita lihat dan kita cuba bandingkan dengan situasi sekarang. Kita letakkan harta kita untuk diberikan, tapi Khadijah ini memberi keseluruhan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tak ada apa yang tinggal, kosong, sehingga kan Khadijah kata, kalaulah nanti aku mati, ada tulang-tulang aku boleh digunakan ataupun dijual ataupun dijadikan tombak ataupun apa-apa sajalah untuk agama Allah, dipersilakan, kata Khadijah binti Khuwailid. Ini yang kenapa betapa Allah memuliakan Khadijah. Sebab itulah Allah dah belum lagi wafat, Allah dah bagi karunia. Allah sampaikan salam Jibril, kirim salam dekat Khadijah, bagi tahu dekat dia, bagi tahu apa dekat Khadijah. Allah dah sediakan istana yang diperbuat daripada permata. Kita baru dapat satu permata, dah update dekat Facebook, dah update dekat laman sosial, bagi tahu hari ini beli cincin permata. Betapa besar nilai itu bila kita nak fikirkan Allah jadikan istana Khadijah diperbuat daripada permata. Sebab itulah Allah memuliakan Muhammad SAW dan Khadijah. Dan kita melihat Nabi hanya mendapat zuriat daripada perkahwinan bersama dengan Khadijah binti Khuwailid, kecuali seorang bersama dengan Maryam al-Qibtiyah. Yang lain semua anak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada rahim Khadijah binti Khuwailid, kesemua anak Nabi. Dan apabila kita lihat ujian Nabi ini, kesemua anak Nabi kecuali Fatimah, kesemua anak Nabi meninggal di hadapan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan tarik semuanya, Allah tarik satu-satu Allah tarik. Nabi tak sedih kita. Nabi tak sedih apabila Nabi kewafatan anak yang bernama Ibrahim, Nabi yang ambil masukkan ke dalam liang lahat. Nabi menangis bercucuran air mata Nabi, sehingga sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa ini?" Sahabat tanya untuk sahabat nak belajar, apa dan kenapa Rasulullah bersikap begitu? Kenapa? Apa ni ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah namanya rahmat. Inilah namanya rahmat dan kasih sayang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa, apabila kehilangan anak, Nabi akan sedih. Sudahlah Nabi kehilangan anak. Abu Jahal yang nampak pada ketika Nabi kehilangan anak lelaki, apa Abu Jahal buat? Abu Jahal kata, tengok Muhammad, dia dah tak ada dah keturunan dia, anak lelaki dia dah tak ada. Kita kalau meninggal zuriat kita, anak kita pun dah cukup menyedihkan. Allah uji dengan ujian sebegitu. Belum pernah lagi antara kita dah mati anak kita, orang ejek dan hina kita. Pernah ke berlaku dalam hidup kita sebegitu? Ataupun kehidupan saudara mara kita? Nabi dalam keadaan Rasulullah kehilangan anak, Abu Jahal pergi lagi. Kata Nabi, anak pun tak ada. Kata Nabi, zuriat pun satu-satu Allah ambil. Cakaplah dengan Tuhan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lulus ke semua ujian-ujian tersebut. Sebab itulah Nabi ini manusia, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi lulus dengan kesemua ujian itu. Lulus dengan ujian ini, dengan ujian sabar ini adalah apabila kita menerima sesuatu ujian itu. Apa tindakan pertama kita? Apa tindakan pertama kita? Contoh, orang ambil selipar kita kata, dekat masjid pun ada orang curi selipar. Lepas tu baru kita kata, tak apalah, ini baru ujian. Tindakan pertama kita kata pula ke orang tu, dekat masjid pun nak curi selipar. Kita rasa geram dalam hati kita. Tapi Rasulullah SAW sungguh pun Nabi menangis dengan kematian anak-anak Nabi, tapi tak suara bunyi. Nampak menangis bercucuran air mata Rasulullah SAW. Kesemua anak Nabi meninggal di hadapan Nabi kecuali Fatimah 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Seorang-seorang Nabi ambil satu. Kita belum lagi pernah diuji begitu. Ada saya nampak satu peristiwa dalam tsunami dahulu, tsunami di Aceh dulu. Ada satu ayah yang kehilangan anak dia di Pulau Pinang. Allah ambil 5, tak silap saya, 5 Allah ambil sekaligus. Tapi Rasulullah SAW diambil anak satu persatu. Hari ini sedih, tahun depan sedih, tahun seterusnya sedih. Semua anak Rasulullah SAW mati. Dan Nabi Muhammad SAW melihat kewafatan anak Rasulullah di depan mata Nabi Muhammad SAW. Itulah salah satu sebab Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Allah memuliakan Nabi, Allah memuliakan Khadijah dengan Khadijah anak isteri Rasulullah SAW sehingga wafat tidak dimalukan. Dan betapa ramainya anak Rasulullah SAW lahir daripada rahim Khadijah binti Khuwailid. Dan betapa banyaknya kenangan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, sehingga setiap kali pergi Nabi akan memuji Khadijah binti Khuwailid. Walaupun selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid,
Nabi puji Khadijah binti Khuwailid. Dan selepas perkahwinan itu, dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhluk karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pada usia Nabi 35 tahun. 35 tahun ni dah jadi Nabi ke belum? Pada usia 35 tahun belum lagi Rasulullah SAW menjadi Nabi. Berkahwin dengan Khadijah, dikurniakan anak seorang sehinggalah berumur 35 tahun apabila pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memasukkan satu babak dalam kisah sirah, iaitu pembinaan Kaabah. Pembinaan Kaabah. Kaabah ini telah pun ditambah baik ataupun direnovasi sebanyak 12 kali. 12 kali Kaabah ini direnovasi, maksudnya diperbaiki, yang tersebut dibetulkan, ada bahagian yang dah lama diperbetulkan. Dan apabila berusia 35 tahun ini, orang-orang Mekah nak bina Kaabah. Sebab apa? Kaabah ini dah terlalu lama. Kaabah ini dah terlalu lama, bahagian atasnya kosong, maksudnya boleh panjat masuk dalam. Dan ini tidaklah terlalu tinggi yang kita lihat pada ketika ini. Boleh capai, kalau orang tu boleh capai, dia melonjak sikit, boleh pegang atas Kaabah tu. Dan apabila lihat kegusuran Kaabah ni, orang-orang pemimpin-pemimpin Mekah kata apa? Kita nak keluarkan satu peruntukan untuk membina semula Kaabah. Tapi peruntukan itu mestilah daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. Apabila kita melihat zaman jahiliyah yang kita lihat, orang-orang Mekah ini membunuh anak-anak perempuan dan setiap rumah ada arak. Kita lihat betapa jahiliyahnya mereka. Tapi apabila nak ambil keputusan membina Kaabah ini, nak keluarkan duit, ini adalah keputusan yang paling terhormat. Apabila menteri-menteri Mekah mencadangkan nak bina Kaabah, mestilah daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. Jadi dikumpulkanlah sumber yang halal itu. Dikumpulkanlah sumber yang halal itu. Tapi tak cukup. Sebab apa? Betapa hidup-hidupnya Mekah itu. Orang ini tipu, orang ini zalim, orang ini makan riba, curi harta orang itu, persindalan, perzinahan, berbagai perniagaan yang dijalankan dengan secara haram. Tak cukup peruntukan itu, tak cukup peruntukan sumber halal itu. Terpaksalah dikecilkan Kaabah ini. Dikecilkan Kaabah ini. Apabila kita lihat hari ini kawasan Syazarwan, kita tengok Kaabah itu ada bahagian sedikit di penjuru tu, kita nampak macam ada bedakan sikit. Kawasan itu kalau kita tawaf, kita pergi bijak kawasan itu, bermakna tawaf kita mana pusingan itu terbatal. Dan apabila kita tawaf, kita pergi masuk kawasan Hijir Ismail itu. Sebab itu kalau tuan-tuan solat di dalam Hijir Ismail, bermakna tuan-tuan solat di dalam Kaabah. Tak perlu jadi menteri, tak perlu jadi pembesar sultan untuk nak dapat kebenaran. Buka pintu Kaabah, solat berlawan di hadapan. Tuan-tuan kalau semayang dekat dalam kawasan Hijir Ismail itu, bermakna tuan-tuan dan semayang di dalam Kaabah. Sebab itulah tanpa asal. Sebab tak cukup peruntukan, kerajaan Mekah terpaksa mengecilkan, dibuatlah sedikit kawasan itu, Hijir Ismail itu. Sebab tu kalau kita lalu, kita tawaf, kita pergi masuk kat dalam tu, maksudnya pusingan kita pada ketika itu terbatal. Tawaf kita terbatal, kena pusing balik itu kan, tawaf yang terbatal tersebut. Jadi tak cukup peruntukan. Tak cukup peruntukan, nak bina Kaabah ni, nak pecahkan Kaabah ni, semua orang tak berani. Sebab apa? Sebab memenangkan peristiwa Raja Abraha apabila datang nak hancurkan Kaabah. Tapi Allah menghantar Ababil, ramai orang melihat peristiwa itu. Jadi tak ada siapa nak mula nak proses pergi pecahkan Kaabah tu sebab nak bina yang baru. Tapi bijak siapa? Bijaknya Walid Al-Mughirah. Siapa Walid Al-Mughirah? Adalah bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Dia kata
pecahkan Kaabah, kita nak memperbaiki Kaabah. Jadi dia mulakan operasi itu. Jadi dia melihat tak ada apa-apa yang berlaku, maka dibina dalam Kaabah. Sampailah dalam satu keadaan, ini peristiwa yang masyhur, semua orang tahu apabila semua bahagian Kaabah, bahagian sekian dibina oleh kabilah sekian, bahagian sebelah kiri dibina oleh kabilah sebahagian. Sampailah dah siap nak letakkan Hajarul Aswad ini. Ini jadi pertelagahan. Sebab apa? Menjadi satu kemuliaan. Kabilah tersebut apabila dia boleh letak Hajarul Aswad ini tempatnya balik, apabila kita melihat kabilah ni kata, oh kami yang layak, kabilah sekian bila kata, oh kami yang layak, sehingga ada yang ambil darah celup dalam mangkuk, kami nak berperang. Pasal nak letak Hajarul Aswad saja, kabilah ni kata, oh kalau macam tu kami pun nak berperang. Nak berperang sampailah dia kata macam ni lah, tak dapat jalan penyelesaian. Siapa-siapa sahaja yang kita lihat, kita tunggu dekat sini, kita tunggu esok pagi kita lihat siapa yang datang boleh masuk, kita tanya pendapat dia, jalan penyelesaian dan apa saja keputusan dia, kita mesti bersetuju. Jadi semua kabilah-kabilah ketua ni kata, baiklah, baik kita setuju dengan pandangan ini, tunggulah sampai esok. Tunggu sampai esok, Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk menjadi orang pertama yang masuk kawasan itu, dan semua ketua-ketua kabilah ini kata, oh kalau lelaki ini kami setuju, dia amanah, dia al-amin. Semua orang setuju. Sebab apa? Nabi kita ini masyhur di kalangan orang Mekah, orang yang amanah. Sebab apa? Tak ada orang yang amanah. Betapa sedikitnya orang yang amanah di Mekah pada ketika itu. Bila nampak Nabi kita Muhammad, semua bersetuju. Okey, kalau Muhammad, kita bersetuju apa saja keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammad. Sampailah diajukan persoalan itu kepada Nabi kita. Diajukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa orang kabilah? Berapa orang kabilah? Nabi letakkan kain yang ada 4 penjuru. Nabi kata, ambil salah seorang ketua kabilah, seorang sepenjuru, pegang kuncup kain, maka seorang kabilah pegang penjuru-penjuru angkat sampai dekat Kaabah. Nabi ambil Hajarul Aswad itu, lalu Nabi yang letak. Hajarul Aswad ini, kalau tuan-tuan tengok asalnya Hajarul Aswad ini, dia adalah batu yang datangnya daripada syurga. Dan Hajarul Aswad yang tinggal sekarang ini adalah hanya serpihan-serpihan sahaja. Bukan kita nampak dalam kawasan Hajarul Aswad itu, bukan semua di kawasan itu adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad sekarang ini sudah bertukar menjadi kepingan-kepingan kerana pernah dicuri, pernah hilang dalam tempoh yang lama, lalu dikembalikan semula dalam keadaan sudah berpecah. Panjang kisah Hajarul Aswad ini, kisah hilang apabila dicuri oleh Syiah. Mereka ambil Hajarul Aswad ini, dan yang sekarang ini adalah bahagian-bahagian tertentu saja. Kata Sayyidina Umar, aku tidak mencium Hajarul Aswad kerana aku melihat Rasulullah SAW mencium, barulah aku cium Hajarul Aswad. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah, kita nak cium Hajarul Aswad ni, bila kita tengok yang mana lebih afdal. Adakah kita bersusah payah, berbusu-busu, ada yang saya nampak bertumpuk, menumpuk, bercampur lelaki dan perempuan, bertolak-tolak hanya kerana nak mencium Hajarul Aswad. Kita nak dapat ibadah sunat, dalam masa yang sama kita melakukan larangan Allah SWT. Dengan apa? Dengan kita bertolak-tolak, ada yang menolak orang ini, ada yang sampai lemas, tak boleh nak bernafas kerana nak mencium Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad sebab apa?
Sebab kita nampak benda itu sebagai satu kemuliaan. Kerana apa? Kerana Rasulullah pernah memucuknya. Sebab itulah Sayyidina Umar pun turut memucuk Hajarul Aswad ini. Jadi sekadar itu dulu hari ini kita lihat bagaimana kisah perkahwinan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, mana Allah SWT memuliakan Khadijah. Jadilah Khadijah ini antara pemula yang menyokong dakwah Rasulullah SAW. Orang pertama yang menyambut syahadah iaitu Khadijah binti Khuwailid. Allah SWT memuliakan Khadijah dengan tidak membenarkan Rasulullah berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, sehinggalah Rasulullah SAW menerima kewafatan Khadijah binti Khuwailid, barulah Allah membenarkan Rasulullah berkahwin. Itu pun atas arahan Allah SWT. Dan kita dah lihat juga pada hari ini pengarang kitab Syekh Safiur Rahman masukkan dalam kitab Ar-Rahim Maktum kisah pembinaan Kaabah. Pembinaan Kaabah, bagaimana Nabi dengan kecerdikan menyelesaikan permasalahan kabilah, yang apabila kabilah ini sampai nak berperang, Nabi lah yang menyelesaikan. Kecerdikan Nabi lah yang menyebabkan tidak berlakunya peperangan itu. Hajarul Aswad diletakkan dalam keadaan baik, tiada pertelingkahan, tiada peperangan. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang seterusnya, kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri selaku hamba Allah yang banyak kesalahan. Moga-moga dengan berkat kita mempelajari sirah, Allah menumbuhkan kecintaan kita dan menempatkan kita apabila dibangkitkan nanti bersama dengan orang yang kita cinta, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan Kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Al-Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisabkanlah kami dengan sempurna. Ya Allah, permudahkanlah timbangan kami. Ya Allah, permudahkanlah proses hisab kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpin kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.